عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Tuan Pengurusin, dimuliakan para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang hadir pada program pada pagi ini, sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Boleh nampak ke di paparan? Okey. Yang pertama sekali saya ingin pohon kemaafan kepada pihak penganjur kerana menukar sedikit tajuk pembentangan saya agar bersifat lebih sesuai sebagai intro kepada seluruh seminar ini yang akan mencakupi bukan hanya sekadar persepsi Muslim terhadap non-Muslim, tetapi juga lebih general lagi. Dan saya juga berharap akan dapat menamatkan seluruh slide saya ini, walaupun saya sebenarnya mempunyai pilihan apabila menyiapkan kertas kerja ringkas ini untuk menyentuh secara ringan, simple, ataupun masuk ke dalam sedikit perbincangan yang lebih berat. Maka saya mengambil keputusan untuk pergi ke bahagian yang kedua. Jadi atas sebab itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan, mungkin untuk sesi yang pertama semua masih lagi segar, dapat cuba sebaik mungkin untuk memahami mesej-mesej yang akan saya cuba kongsikan pada pagi ini. Baik, yang pertama sekali, ini adalah persoalan pokok yang pertama. Apabila kita ingin memahami apakah yang sepatutnya Muslim lihat kepada non-Muslim, seringkali kalau kita membuat kajian ke dalam mana-mana kalangan ulama yang menulis, kita akan dapati terdapat perbezaan pendapat yang nyata kerana beberapa sebab. Sebab itu ada kalanya berdasarkan kepada iklim dan populasi negara yang dia duduk. Jadi kalau seorang ulama duduk di satu tempat sebagai golongan minoriti, mungkin hasil tulisan dan kesimpulannya lain daripada ulama yang duduk di Saudi. Itu yang pertama yang akan kita jumpa, wajib jumpa. Yang kedua, pengaruh pendidikan ulama dan keterlibatannya dengan non-Muslim. Ada ulama yang tak terlibat langsung dengan non-Muslim. Dia daripada kecil sampai PhD, sampai profesor, sampai jadi masyayikh dengan Muslim saja. Dan Muslim dalam negara dia pun 1% contoh. Lalu sudah tentu dia punya bahasa, lenggok bahasa dan kesimpulan adalah sangat berbeza dengan ulama yang duduk di contohnya Kesatuan Majlis Fatwa Eropah. Yang ketiga, akan ada pentafsiran dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah terhadap hubungan Muslim kepada non-Muslim disebabkan pengaruh gerakan dan perkumpulan yang dia duduk. Perkumpulan yang dia duduk. Ada yang duduk dalam gerakan dakwah, ada yang duduk dalam gerakan politik, ada yang duduk dalam gerakan NGO, ada yang duduk dalam gerakan bisnes. Lain. Kalau seorang Muslim duduk dalam gerakan bisnes, kita bagi dia perspektif yang berbeza, dia rasa tak logik. So jadi akan wujud perbezaan dalam pemahaman dalil-dalil Quran dan Sunnah juga kerana pengaruh gerakan. Jadi jangan pelik. Rujuk dia ni lain, rujuk kumpulan ni lain, rujuk buku ni lain, rujuk ulama ni lain. Pasti akan ada. Kerana pengaruh gerakan adalah mempengaruhi manusia dalam berfikir. Termasuk saya sendiri. Yang keseluruhnya, ada pula pengaruh politik kepartian. Dalam Malaysia, politik kepartian memainkan peranan. Politik kepartian ada kecenderungan masing-masing. Sama ada atas dasar individu ataupun dasar kepartian. Ataupun jamaah. Kerana bila nama parti politik, mereka semua merebut kuasa. Bila merebut kuasa, dia punya rukun dia. Iaitulah dia nak survival of politik dan nak duduk atas untuk mendapat sokongan. Mestilah mengurangkan sokongan kepada pihak yang lain. Maka itu sebagai manusia biasa akan pasti membawa kepada pentafsiran ikut apa yang mereka cenderung. So jangan tak faham. Kalau ada, kita akan dapat lihat. Ada juga pentafsiran dalil-dalil Quran ini dan hadis
Berbeza kerana ulama itu ada pengalaman peribadi yang pahit. Contoh, dia memang kena teruk dengan orang non-Muslim. Kan? Di zaman dia kecil contohnya. Macam saya ada pengalaman dekat UK. Jiran saya boleh dinyatakan dalam bentuk lawak, neighbor from hell, orang kata. Dia non-Muslim, dia pembenci orang imigran. Kan? Waktu tertentu, dia baling botol-botol kat rumah saya, dia pecahkan pagar belakang rumah saya, bagi anjing dia masuk. Kan? Masuk rumah sewa lah dekat UK. So, pengalaman peribadi itu kalau kita tak kawal dia, saya akan jadi orang yang benci kepada non-Muslim sehabis-habisnya. Tapi ada ulama yang macam itu. Dia tetap pengalaman peribadi dia, pembawakan dia kerana pengalaman peribadi. So, kita sebagai pembaca, penekun kepada, penta'amul kepada konteks bahagian ni, kita kena melihat pada konteks-konteks ini. Dan yang terakhir adalah pengaruh fiqh waqi'i. Iaitulah kita selalu nak membahagikan harbi dan zimmi dan mu'ahad. Adakah pembahagian ini tepat pada zaman ini? Ya, kalau Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Nazaratul Harb, dia kata tak tepatlah. Ini zaman dulu punya pembahagian, tak boleh pakai sepenuhnya. Pakai konsep-konsep dia mungkin tepat, tapi tak boleh pakai semua. So jadi fiqh waqi'i berubah, la yunkar taghayyurul fatwa ataupun taghayyurul ijtihad bi taghayyuril azminati wal amkinah. Berubahnya fatwa, berubahnya keadaan mengikut konteks dan zaman. Imam Al-Qarrafi sebut al-jumudu 'ala al-manqulati dalalun fid din. Kerigidan di dalam teks literal fatwa para ulama silam yang dalam konteks dan negara yang berbeza akan membawa kepada kesesatan dalam agama. Tambahan satu lagi, Imam Sufyan Ats-Tsauri ada mengatakan, innal hadisa mudillatun illa lil fuqaha. Sesungguhnya hadis kalau jatuh di tangan orang awam boleh jadi sesat kecuali di kalangan ulama. Tapi kenapa tak ada orang yang menyebutkan ayat Quran lebih utama lagi? Bila jatuh kepada tangan orang awam, mentafsirkan tanpa melihat kepada konteks. Mereka waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Macam Allah kata, pergilah bunuh orang kafir itu di mana saja kamu jumpai mereka. Macam kalau tuan-tuan ambil itu sebiji ayat tu saja tuan-tuan ambil, tuan pergi keluar. Sesat barat tuan-tuan jadinya. Betul tak? Hadis pun sama juga. Contohnya Nabi kata, man ahya ardan mayyitah fahyalah. Sesiapa yang menghidupkan tanah yang kontang, milik dia. Macam sedap juga ni. Kat Perlis ni banyak tanah tak diusahakan, baik kita usahakan jadi milik kita terus. Sesat barat. Boleh faham? So, jadi itu fiqh waqi'i. Sebab itu dalam fiqh waqi'i disebutkan bahawa al-a'immatu bin Quraisy. Pemimpin itu daripada Quraisy. Pemimpin kita daripada Quraisy kah? Tak. Fiqh waqi'i mengatakan Quraisy itu an-nasu taba'un li Quraisyin, manusia ikut Quraisy pada zaman itu, iaitu Quraisy itu mewakili satu kumpulan yang paling banyak sokongan dan boleh menenangkan keadaan. Sama juga macam timbangan dan ukuran yang Nabi sebut dalam hadis, pakai Mekah dengan Madinah, makilat min Madinah sebagainya kan. Kita tak pakai pun, Madinah punya timbangan dengan Mekah, dia pakai sa'. Kita ada, berapa, pergi pasar ada tanya, bagi satu sa' ikan, ada. Kenapa tak pakai? Nabi suruh pakai. Itulah dia hadis dalil-dalil muamalat. Muamalat ni bukan muamalat perbankan je tak. Muamalat ni hubungan kemanusiaan sesama manusia, termasuklah hubungan Muslim dengan non-Muslim, hubungan manusia dengan manusia, hubungan pentadbiran, undang-undang. Adanya kena faham ma'ani, iaitulah maqasid dia. Maka bila Nabi sebut ukuran timbangan dan ikut Mekah Madinah, kita pakai kilogram dan gram. Kita tak pakai sa'. Satu sa' sama dengan 3 kilo. Kita tak pakai sa'. Kenapa? Sebab ulama hurai. Dia kata kerana timbangan itu adalah timbangan yang paling melata orang pakai dan terima. Lalu kalau peniaga pakai, dia paling kurang ada dispute. Paling boleh diterima oleh semua. Lalu itulah timbangan yang perlu kita gunakan.
Zaman kita dekat Malaysia, kita pakai kilogram dan gram. Maka itulah yang patut kita pakai. Sebab itu yang paling mudah dipahami oleh semua peniaga dan pembeli. Alright? Baik. Habis bahagian pertama. Yang kedua, kita pergi bahawa perlu akan wujud kenan Muslim sentiasa. Macam orang kata, boleh tak kita nak eradicate poverty? Nak menghapuskan kemiskinan? Tak boleh. Allah cipta kemiskinan for reasons. Allah cipta kufur dan beriman for reasons. Dan Allah SWT sendiri menyebut, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Allah nak, Allah boleh jadikan semua kita ni beriman, maka aman semua sekali. Tapi adakah kamu nak memaksa orang bukan Islam menjadi berislam? Kamu tak boleh paksa. Ya? Yang seterusnya. Allah kata, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah nak, Allah dah boleh jadikan manusia itu satu umat saja. Tetapi mereka tetap berselisihan. Mereka tetap berbeza-beza. Allah sendiri sebut. Dan kemudian Allah kata, illa man rahimar rabbuk. Kemudian Allah kata kat ujung, walidzalika khalaqahum. Dan Allah maknanya, untuk perselisihan itulah Allah menjadikan manusia. Walidzalika, kalau lihat kepada usul fiqh ta'lilul ayah, ta'lil, maka Allah menjadikan manusia itu sengaja Allah jadikan dia berbeza dan Allah takkan. Sebab tu doa Nabi yang Nabi minta doa 4 kan. 3 diterima, 1 tak diterima, iaitulah 3 doa Nabi, 1 tak diterima, 2 diterima, iaitulah bersatunya umat ni semua sekali. Allah tak terima. Kerana apa? Kerana Ibnu Abbas kata, lirrahmati khalaqahum walam yakhluqhum lil'adzab. Maknanya Allah sengaja menciptakan perbezaan bangsa, agama, bahasa dan macam-macam lagi sebagai ujian untuk kamu mencari rahmat dalam perbezaan itu. Siapa yang berjaya mencari rahmat di dalam perbezaan, termasuk perbezaan agama, kamu berjaya mencapai apa yang Allah gariskan objektifnya. Walidzalika khalaqahu. Dan Ibnu Abbas mufatul turjumanul Quran kata, lirrahmati khalaqahu. Adakah bergaduh, berperang sentiasa adalah rahmah? Point to ponder. Ya, perlu kita sama-sama fikirkan. Baik. Demikian juga pendapat Mujahid, Dhahhak dan Qatadah. Baik, yang seterusnya, salah satu di antara benchmark atau objektif berjayanya kita mengurus perbezaan agama, bangsa, bahasa adalah kita tetap menegakkan keadilan. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ayat yang sangat popular tapi tak ramai yang betul-betul faham. Iaitulah, jangan sesekali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Tapi masalah sekarang ini yang lebih besar, apa maksud keadilan itu? Keadilan ini, satu orang punya adil tak sama dengan satu orang lagi tau. Di masing-masing ada neraca keadilan masing-masing. So neraca adil yang mana satu ni? Oh, payah tu. Orang selalu kata adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu general sangat. General sangat. Habis kalau kita kata orang bukan Islam ni, adil dia macam mana? Dia patut dia perangi. Itulah adil. Macam, betul tak tu? Itu nak kena bincang tu. Kan? Jadi adil kat sini, dia merangkumi dan mencakupi, iaitulah apa maksud adil? Dia maksudnya adil dalam jual beli. Kamu benci orang ni, kamu terpaksa beli dengan dia, kamu kena ikut terma kontrak. Jangan tipu, jangan sebagainya. Jual beli. Dalam bisnes, dalam perjanjian, kamu dah berjanji dengan dia walaupun kamu benci dia, kamu tetap pegang perjanjian kamu. Selagi mana perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sudah tentu. Ya? Dalam berjiran, kamu benci orang bukan Islam, kamu benci dia punya ni, tapi dia jiran kamu.
Kamu kena adil. Ada hak jiran. Nanti akan disebut dalam satu kata kerja kan. Dalam kemasyarakatan, dalam kehakiman, kamu benci dia. Tapi kamu hakim. Sebab kamu benci dia, kamu letakkan dia bersalah. Tak boleh. Itu keadilan. Jangan benci kamu menjadikan kamu tak keruan dan tidak dapat melihat kebenaran. Hak kemanusiaan. Kamu benci dia, maka kamu tak bagi dia minum. Contoh, kan? Jadi ini adalah, ataupun kamu penjarakan dia. Ini semua adalah dan lain-lain. Itulah di antara nak kita faham. Kemudian, satu lagi. Sekarang ni, bila kita sebut apa persepsi yang patut kita letak kepada non-Muslim, ini perkara yang analitik sikit, yang perlu analisa. Yang pertama, macam mana kalau kita nak sebut kat siapa sekarang ni? Kita nak sebut kita sebagai persepsi kita sebagai individu Islam dekat negara 100% Islam? Lain. Ataupun kita sebagai individu Islam dekat negara minoriti Muslim? Lain. Kalau saya ceramah dekat negara minoriti Muslim, akan jadi lain berbanding dengan negara 100% Muslim. Itu dua perspektif, dari sudut jumlah Muslim dan Muslim. Yang ketiga, dari sudut kuasa. Kalau saya nak bincang persepsi Muslim kepada non-Muslim, saya duduk dalam negara majoriti Muslim, tapi lemah. Kerana kuasa politik dan ekonomi dipegang oleh non-Muslim. Macam mana pula persepsi dan interaksi saya dengan non-Muslim? Berbeza. Bagaimana pula kalau saya sebagai individu, saya tak ada kuasa. Individu rakyat marhain maksud saya. Sorry, saya kena hurai benda tu. Individu tu maksud saya orang biasa, marhain. Macam mana saya patut sikap interaksi dengan non-Muslim dalam negara majoriti Muslim, tapi kuasa politik tangan Muslim, tapi kuasa ekonomi di luar kuasa Muslim? Dia ada implikasi tau. Ada implikasi. Kalau tak betul cara, mudarat lebih banyak. Contoh, kita ni kecil, tak kuat ekonomi. Kita pun kata kita tolak semua, kita boycott semua non-Muslim punya bisnes. Cuba tuan-tuan buat macam tu dekat Malaysia, boleh tak? Tak makan ayam tuan-tuan. Tak makan ayam. Telur pun tak makan. Sayur pun dah lah sikit-sikit. Itu saya nak kita buka minda. Kita melihat ini kalau sebagai individu. Bagaimana pula kalau saya nak memberi syarahan ini bukan kepada individu, tapi saya nak faham persepsi saya nak bagi apa pada tadi saya sebagai individu kepada keluarga saya. Sekarang ni saya sebagai ilmuwan Islam. Apa pula pendirian saya? Kalau saya sebagai ilmuwan Islam dalam negara 1, 2, 3, 4, apakah pendirian yang saya patut berikan kepada followers saya, murid saya? Ataupun saya sebagai negarawan? Lain tak? Kalau anda sebagai negarawan, kalau kita sebagai pemimpin negara, dengan kita sebagai marhain, lain tak agaknya cara kita interaksi dengan non-Muslim? Boleh tak kita individu, kita marah kat non-Muslim, kita kata pemimpin, you pun kena marah juga dia apa? Tak boleh. Dia neraca dia lain, dia punya cara diplomasi dia lain. Kita individu, diplomasi kita lain. So jadi dalam kata kerja ni, saya nak bentang kepada tuan-tuan sebagai marhen ke, sebagai ulama ke, sebagai bala tentera perang ke. Kalau bala tentera perang lain pula. Kalau saya beri ceramah ni kepada pakat jeneral perang untuk sedang dekat Palestin, lain. Saya tak suruh untuk kata kita berkasih sayanglah, kita berdiplomasilah. Lain tak? Dia lain. Bahasa dia lain. So jadi yang mana satu saya nak bentang kat tuan-tuan ni? Dia payah tu. So saya terpaksa bentang secara general untuk tapi sambil-sambil bagi faham keadaan ini akan berlaku dan keadaan ini akan membezakan pemimpin NGO dan gerakan dakwah. Mungkin mereka ni sangka baik banyak sebagai contoh. Sebab dia nak dakwah orang. Semua orang mad'u dia. Kalau tuan-tuan kata kita jangan percaya mereka ni, dah. Kita nak diplomasi, kita tak mau marah dia. Macam tu soalnya. Lain pula. Kalau dia pemimpin parti politik, lain pula. Dia hanya akan terima orang non-Muslim yang sokong dia. Dia pun gunakan terus petik saja ayat Quran. Dia kata, wa ayyadi wahum saghirun.
Itu dia. Dia kata mereka ni kena setuju jadi ahli zimmah, dia tunduk pada kita. Dia boleh jadi kuli kita, kita setuju ke dia. Itu ke tuan-tuan nak? Ini semua ni tuan-tuan, bersimpang siur ni. Saya nak bawa, nak kongsikan tuan-tuan simpang siur yang banyak ni, supaya tuan-tuan jangan rasa kita dah faham tajuk ni. Belum faham. Saya pun tak faham lagi. Sebab susah. Alright. Baik, yang seterusnya. Prioriti mereka apa? Kalau mereka sebagai ilmuwan, apa prioriti mereka dalam menetapkan hubungan dengan non-Muslim? Mereka nak bergaduh ke? Mereka nak berbaik? Mereka nak jadi tuan ke? Mereka nak jadi kawan? Mereka nak terus jadi lawan? Ataupun mereka nak jadi madu'u mereka? Ataupun mereka nak jadi musuh mereka? Yang mana satu prioriti mereka? Kalau bala tentera, ini semua musuh. Tapi musuh-musuh pun tak boleh bunuh semua dah. Dalam peperangan, perempuan, orang tua, kanak-kanak tak boleh. Pokok pun tak boleh pecah. Tak boleh potong, tak tentu pasal. Kenapa? Orang awam pun tak boleh bunuh, begitu pasal. Kena tentera saja. Okey? So jadi kalau kita pula apa? Kalau tuan-tuan sebagai individual marhain dalam negara yang, sebab itu dekat Malaysia ni, dalam menentukan ni kena ada fatwa yang dalam. Tapi majlis fatwa belum bincang lagi lah. Tapi kena ada fatwa yang mendalam di peringkat negara. Bagaimana uniknya negara kita Malaysia ni, tak boleh petik-petik daripada fatwa luar negara. Tak boleh. Setiap negara dia ada komposisi kaum, populasi agama yang berbeza-beza. Kita ada kita punya sendiri. Kekuatan kita kena nilai. Ekonomi kita kekuatan tara mana. Politik punya kekuatan tara mana. Kebencian non-Muslim kepada kita ni betul ke ataupun kita exaggerate. Itu semua nak kena tapis dengan adil. Bukan maknanya satu dua orang yang mulut cabul, kita generalize kepada semua. Boleh tak? Semua gerakan ada seorang dua mulut cabul. Loose cannon orang kata. Semua parti macam tu. Hampir semua gerakan ada orang yang macam ni. Khususnya parti politik. Boleh tak satu dua orang yang loose cannon, kita generalizekan kepada semua mereka? Boleh tak? Satu orang yang nak Islam lebih, kita kata semua ni gerakan Islam semua Taliban. Tak boleh. Satu dua orang yang ini dia macam petikan sikit Islam, kita kata semua ni kafir harbi belaka. Ini kejahilan. Tuan-tuan, Yang seterusnya. Baik, yang seterusnya, apakah dia maksud utama dalam Islam? Islam tu apa? Nama Islam tu sendiri peace seolah je. Salam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam silmi keseluruhannya. Silmi itu ada pentafsirnya kata Islam. Ada yang kata dalam keamanan. Jadi At-Tabari pun kata, dia kata haqiqatus silmi taqa'u ala thalathati ma'anin. Dia terjatuh pada 3 makna. Satu, as-salamah wahyan najah ay min mudarrah. Yang pertama, selamat daripada kemudaratan. Tidak membawa mudarat dan tidak membalas kemudaratan. Wa kadza 'ala al-musalamah wa hiya tarkul muqawamah. Dan yang kedua, musalamah iaitulah selamat juga dan meninggalkan resistance, konfrontasi yang berterusan. Ya? Kama yutlaqu 'ala sulh wal musawamah, bargain, reconciliation. Kita sentiasa diplomasi, perbincangan, mencari perdamaian lebih utama. Maka nama Islam itu sendiri mengajak bukan kepada pergaduhan dan perperangan. Walaupun kita tahu jihad ada 2 jenis, jihadud difa', jihadud talab. Jihadud difa' tak ada khilaf, semua memang cerita okey, mempertahankan negara dan nyawa. Tapi jihadud talab ada perbincangan sikit, tapi panjang lebar tak sempat nak cover dalam topik hari ini. Cuma kita nak beritahu itulah Islam. Islam nak duduk dalam permusuhan atau perdamaian dan kestabilan. Mana satu agaknya Islam aja? Adakah Islam macam ISIS itu adalah idaman tuan-tuan? Setiap hari berfikir pasal perang, nak diperangi, perang, nak berbunuh, nak bunuh. Itukah yang tuan-tuan harapkan? Kan, kita kena fikir tu tuan-tuan. Kan
Yang mana satu yang setiap hari nak kena berjaga kan, macam Israel. Mereka ni berperang dengan orang Islam setiap hari, dia berjaga je. Kan, sebab tu saya jumpa pakar cyber security, mereka kata cyber security teknologi yang paling hebat sekali adalah Israel. Sebab mereka berfikir di luar kotak dari sudut keselamatan mereka. Lalu mereka buat software yang untuk menghalang daripada mereka diserang daripada pelbagai sudut. Maka dekat sini juga ada satu ayat mengatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sekiranya musuh, iaitulah non-muslim itu cenderung kepada perdamaian, hendaklah kau cenderung kepadanya serta bertawakal kepada Allah. Kan? Dan kemudian Ali bin Abi Talib kata bahawa Rasulullah bersabda, innahu sayakunu ba'di ikhtilaf, selepas aku akan banyak perbezaan, fa in istata'ta an yakuna as-salam faf'al, kalau kamu mampu untuk berdamai, berharmoni, maka lakukan. Tengok ayat ni, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Tuan-tuan tengok dekat tafsir, berkecamuk pentafsiran. Ada yang kata ayat ni mansuh, ada yang kata belum mansuh, ada yang kata terpakai kalau Islam kuat. Bukan, ada yang terpakai hanya bila Islam lemah, kalau Islam kuat tak terpakai. Berkecamuk pendapat ulama. So jadi jangan segan, jangan malu kalau tuan-tuan pun berkecamuk juga pemikiran memahami perkara ni. Sebab ulama pun berkecamuk. Ulama dulu, ulama sekarang. Tuan-tuan baca ulama dekat Singapura, lain cara bergaya bahasa dia. Tuan-tuan baca ulama dekat Saudi, lain. Tuan-tuan memang berkecamuk habis. Contohnya, Ibnu Kathir pula kata. Ibnu Kathir kata ayat wa in janahu lis-salmi ni, dia kata ada orang berkata bahawa ayat inna hadhil ayah mansukhah bi ayatis saif fi surah Bara'ah. Iaitulah kalau mereka musuh tu cenderung kepada perdamaian, hendaklah kamu ambilnya. Ayat ni telah dinasahkan oleh ayat lain, iaitulah dalam surah Bara'ah, surah Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, surah Taubah ayat 29. Tapi Ibnu Kathir kata fihi nazar. Dia kata boleh petikai. Kata dia belum tepat sangat. Kata Ibnu Kathir. Lalu dia kata, nampak? Ni pendapat Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata kerana ayat dalam surah Taubah itu memerintahkan untuk memerangi kalau mampu. Idza amkana dzalik. Fa amma idza kana al-adu kathifan, tapi kalau musuh kuat, fa innahu tajuz muhadanatihim. Macam begitu pula fatwa Ibnu Kathir. Dia kata kalau Islam kuat, yes, kita pakai yang pertama. Kalau Islam lemah, kita pakai yang kedua. So tak mansuh, terpakai lagi. Tengok kepada kekuatan Islam. Ini menunjukkan ulama silam pun melihat fiqh waqi'i dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi adakah bila Islam kuat, Islam ni akan menjadi penakluk? Kalau begitu, ini kena lihat pula fiqh waqi'i pada zaman peperangan dahulu. Zaman dahulu, zaman perang, yang kuat akan ramai pengikut bukan hanya kerana takut, tapi kerana kagum. Lalu peperangan adalah medium untuk menunjukkan kekuatan zaman dulu. Kerana itu Allah pun kata wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Sediakan diri kamu daripada setiap apa yang boleh menunjukkan kekuatan. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim. Iaitu dan kamu akan menakutkan. Ayat ni pun banyak sangat pentafsiran yang pelbagai. Ada ulama Ibnu Ashur kata, dia kata ayat turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ni menunjukkan Islam tak suruh kita pergi, kalau kuat pun kita pergi melancung, pergi pukul semua orang. Tak. Kita kuat supaya sekadar nak nakutkan orang musuh supaya tak serang kita. Itu je. Kata Ibnu Ashur. Pula dah. Turhibu Nabi supaya musuh kamu takut, supaya kamu sedia aman, musuh tak ada fikir nak hentam kamu. Begitu. Jadi sebagaimana kata Ibnu Katsir telah ditunjukkan oleh Nabi dalam peperangan Hudaibiyah. Ketika itu Islam tak cukup kuat, maka orang kafir suruh balik. Islam pun buat perjanjian, balik.
Ya, walaupun Umar Al-Khattab rasa tak puas hati, tapi akhirnya semua sahabat pun ikut. Ya, pegang kepada keamanan, bukan peperangan. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat bagaimana Nabi di Taif. Nabi di Taif, Nabi kena halau kan, dengan sangat teruk. Lalu datang malaikat Jibril, datang bawa satu malaikat. Malaikat dia kata, nak suruh aku bawa 2 gunung ni hempap kat kaum yang menghalau kamu ni tak? Nabi kata, bal arju an yukhrijallahu min aslabikum ma ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'ah. Nampak? Kalau kita punya style marah, kita harap musuh kita tu mati. Matilah dia ni, bagus ni. Kalau mati kita tepuk tangan. Ya? Orang Islam gitu. Betul ke gitu? Kita nak macam tu ke? Ataupun ulama Islam ada dalam kitab Talbis Iblis menyatakan bahawa, oleh Ibnu Qayyim, ada ulama Islam, ulama mazhab lain yang dia tak suka mati, dia bersorak suka. Tu Islam sama Islam suka tu. Nampak? Apatah lagi non-Muslim. Lagilah dia melompat kesukaan dekatnya. Tapi Nabi tak lompat kesukaan. Nabi, kalau boleh Nabi tak nak bunuh mereka. Nabi nak minta doa supaya keluarkan orang yang beriman daripada kalangan mereka. So jadi tuan-tuan, panjang cerita kan. Satu lagi kat sini kita tengok ayat ni. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Orang kafir sentiasa berdoa untuk mereka menang. Tapi mereka akibatnya mereka sebenarnya nampak orang Islam yang menang. Allah kata, wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau mereka berhenti daripada memusuhi kamu, itu lebih baik. Maknanya Al-Quran suka kalau orang dan muslim itu berhenti, kamu pun berhenti. Bukan mereka nak berhenti, kami tak nak berhenti, kami nak lawan juga. Tak. Kamu pun lebih suka berhenti. Ya? Jadi itu adalah lebih utama. Bukan kita yang mulakan gaduh. Wa in ta'udu na'ud. Kalau mereka mula gaduh, kita gaduh. Tapi kalau mereka berhenti, kita pun nak berhenti juga. Bukan kita nak lebih-lebih nak gaduh lagi. Ya? Baik, jadi kesimpulan kita, bukan kesimpulan lagi. Ini adalah kita nak rumuskan supaya ada benda tuan-tuan bawa balik. Tadi saya bawa pemikiran tuan-tuan merantau ke sana ke sini sampai tak tahu mana kesimpulan. So jadi saya bawa kesimpulan. Kesimpulan hari ini adalah sebagai orang marhain, apa yang tuan-tuan boleh bawa balik daripada program ni? Iaitulah, inilah 10 benda yang kita kena buat. Dalam konteks, mana-mana konteks pun yang ini kena jadi prioriti. Tapis ni dulu. Sebelum tuan-tuan nak pergi perang ke, tuan-tuan nak pergi musuhi mereka ke, tuan-tuan kita kena pasti tengok 10 ni kita buat dulu. Sebab 10 ni saya dah daripada semakkan, ini adalah yang dasar dalam Islam. Yang pertama sekali, kemuliaan insan. Iaitulah Allah ajar kita Islam ke bukan Islam. Kita manusia, kena hormat kepada kemanusiaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum 'ala fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-thayyibat. Kami semua telah memuliakan anak Adam. Dan Nabi sendiri dalam satu hadis sahih Muslim bahawa seorang jenazah perempuan Yahudi lalu di depan Nabi. Betul lah, ahli zimmah, dia bukan berperang dengan Nabi. Marat bihi janazatun faqama, maka ditanya pada sahabat, innaha janazatun Yahudi. Mayat Yahudi ini kenapa kita bangun? Nabi kata, alaysat nafsan? Bukankah ia seorang manusia yang Allah ciptakan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita menyanjung penciptaan Allah ini. Ya? Okey, sorry, silap tekan pula. Sorry, tersilap tekan. Kita pergi balik kepada sini tadi. Baik, jadi itu kemuliaan insan. So jadi apa-apa pun kita sebagai Muslim atau non-Muslim, kita hargai, hormati mereka sebagai manusia ciptaan Allah yang mulia. Mereka mungkin tersesat, tak dapat akidah Islam, dan itu juga adalah sebenarnya hidayah daripada Allah. Ya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Baik, kemudian yang kedua, dalam kita berinteraksi dengan Muslim, kita kena sentiasa lawan perbezaan, cari perdamaian dan perkenalan dan mendapatkan faedah rahmah dalam itu. Sebagaimana dalilnya,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah arah kita untuk berkenalan. Berkenalan ini sukar. Berkenalan ini bukan hanya sekadar kenal, tapi kerana untuk menjadikan mereka kepada Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nanti kita cerita hadis tu, ya. Dan juga dah kenal tu bukan untuk bergaduh. Kenal tu untuk cari titik persamaan dan toleran dalam perkara yang tak sama pendapat. Ya. Wa in janahu lisalmi sebagainya. Seterusnya, nombor 3 yang patut kita bawa balik, Islam suruh kita buat dialog berterusan dengan non-Muslim. Dakwah dan dialog berterusan sebelum nak konfrontasi. Saya nampak ketika ini ada di kalangan kita ulama Islam, kita tak cukup preparation untuk berhadapan dengan logik-logik hujah non-Muslim. Lalu kita tak boleh, so kita pun buat tembok, kita tak mau dialog dengan mereka, kita bergaduh. Saya masih ingat satu ketika dulu ada kumpulan non-Muslim, saya hadir dalam pertemuan tu, nak tahu pasal hudud. Dia pun datang dengan dia punya think tank dia. Orang Islam pun datang dengan think tank dia. Saya duduk, saya dengar. Saya budak-budak ni masa tu. Taklah budak sangat, universiti je lah kan. Saya dengar bahawa ulama Islam tak boleh jawab secara logik. Dia jawab Quran, hadis, Quran, hadis. Orang bukan Islam ni tak cukup Quran, hadis saja. Kena ada teknik dia. Untuk bagi dia faham. Kalau ada maqasid, hikmah, kena bagi maqasid dan hikmahnya itu. Barulah mereka boleh faham. Kenapa hukum begini, kenapa hukum. Kalau tak boleh, ulama kita lemah. Ulama kita lemah kerana gagal memperlihatkan keindahan Islam. Kita hanya mampu memperlihatkan kegarangan kita, tapi kerja kita lembik. Betul tak? Patutnya kita kena tunjukkan bukan kegarangan kita, tapi kesantunan kita dan kekemasan kerja kita, baru dia tabik spring. Dia nak berjaya dalam bisnes, mungkin dia kena bagi rasuah. Kita berjaya dalam bisnes, tak perlu rasuah. Tapi kita percaya. Lalu dia akan rasa hebat. Macam orang Yahudi, kagum dengan sahabat Nabi yang ditawarkan rasuah, dia tolak. Lalu orang Yahudi kata, bihadza qamatis samawati wal ard. Kerana inilah langit masih lagi berdiri. Kagum dia. Kalau ada yang kalau terlebih bayar, kita pulang balik. Kagum dia. Kalau kereta dia rosak, kita tolong. Kagum dia. Akhlak ini membawa kepada bolehnya berinteraksi dengan bermauizah hasanah, hikmah, dan berdebat pun debat yang dengan lafaz yang baik. Tidak menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan bidalan yang kasar, yang menjauhkan orang. Setiap hari duk baca lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar, ghalizal qalbi, kalau kamu kasar, hati keras, orang akan madu'u, kamu akan lari bertempiaran, tak kira. Sebab kita dah anggap orang non-Muslim seolahnya kafir harbi. Oh, bahaya tu tuan-tuan. Salah dengan risalah Islam. Kemudian dekat sini juga, dan kita kena faham, kita punya kewajipan adalah dakwah mereka. Tunjukkan keindahan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam dan akhlak Islam dan kualiti kerja Islam. Kerana itulah barulah kita dianggap fa innama alaikal balagh. Apa maksud tu? Wajib ke atas kamu menyampaikan. Kita tak menyampaikan, kita dah anggap mereka musuh. Macam mana? Kita dah sampai tu, banyak ceramah kat YouTube tu, mereka dengar lah sendiri. Tak boleh. Ceramah-ceramah tu banyak kepada kaum kita punya rakyat, kita Muslim sama Muslim. Lain intonasi bahasa kita. Dia dengar pun kadang-kadang tak sesuai untuk dia. So kita kena ada satu gerakan khas yang bawa betulkan intonasi kita supaya kena dengan madu'u kita, target group kita. Barulah kita dianggap alaikal balagh. Ini tak ada balagh, kita dah anggap dia harbi, kita dah anggap dia menentang Islam. Macam mana tu? Tak boleh. Tak adil kepada dia. Kan adil tadi,
Wala yajrimannakum syana'an, kita sebut tu. Dalam bab ni juga. Dalam bab memahami mereka dah disampaikan risalah atau belum. Kita kata zaman internet ni, tanya ChatGPT pun dia boleh jawab. Tak boleh, kita tak boleh anggap macam tu. Itu bukan kerja kita, kita kena buat dulu. Bukan anggap dia dah dapat. Tak boleh. Tak boleh, ya. Kemudian, satu lagi hadis. Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu kerja kita. Memanglah uqatil tu ada banyak perbincangan. Kejap lagi kita tengok. Tapi kita nak sebut, itu kerja kita. Sampai mereka boleh mengucap 2 kali syahadah. Dan bukan secara paksa. Kalau secara paksa itu tak kira. Mulut dia Islam, hati dia kafir, nak buat apa? Tak ada faedah. Ya? Baik, seterusnya. Yang ke-4 yang patut bawa balik adalah jangan cerca agama lain punya sembahan, punya kepahaman. Ya? Dan tidak cerca kaum. Ini semua dah faham. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sebab mereka tak faham tentang Islam, mereka akan cerca Allah dan Rasulnya. Jadi sentiasalah ekstremis daripada satu pihak mencipta ekstremis satu pihak yang lain. Kita kata mereka bakar Quran, kita kata mereka ini kerana adanya kumpulan ekstremis dari sudut Islam yang buat satu perkara yang menunjukkan mereka rasa sangat benci. So kerana wujudnya ekstremis ini, orang yang tak ekstrem moderate yang dekat tengah ni yang nak ajak kepada wasati ni tak berjaya kerana ekstremism sentiasa wujud dan mendominasi. So kerana itu kita tak boleh join kumpulan ekstremism. Bila kita join, dia akan menjadi memarahkan lagi, pembenci Islam pun akan membesar. Ya? Baik, yang seterusnya. Nombor 5. Kita akui mereka ada hak untuk beragama mereka sendiri. Sebab tu ada konsep jizyah. Maknanya Islam terima agama orang ni, ikut agama dia. Cuma dia kena bayar jizyah. Itu dalam keadaan Islam kuat. Ya? Maka kita nak cerita, lakum dinukum walidin bukan pengiktirafan agama mereka. Tak. Tapi nak cerita, kita dah cuba, tapi mereka tak mau terima. Dan mereka tak melawan, menentang Islam, mengeluarkan kita daripada negara kita. Mereka duduk dalam negara itu, kau agama kau, aku agama aku. Maknanya itulah dia Islam mengiktiraf ketidakmampuan kita untuk mengislamkan semua orang. So mereka berhak duduk dalam negara dan dilayani. Satu ketiga mungkin mereka masuk Islam. Bagaimana seorang musuh Islam ditangkap dan Nabi ikat dia dekat tiang Masjid Nabawi. Layan dia dengan baik sampai masuk Islam, businessman tu. Masuk Islam. Malah dia masuk Islam, dia pula ekstrim. Dia minta, dia boykot supaya tak bagi bergandum sampai dekat Mekah. Kemudian orang Mekah pun minta bantuan pada Nabi, Nabi pun suruh lepaskan. Baik, seterusnya berlaku adil. Ini saya dah sebut tadi, berlaku adil sentiasa kita dalam, walaupun kita sentiasa suspicious. Kita ni suka suspicious. Orang yang bukan kumpulan kita, yang bukan jemaah kita, yang bukan parti kita, yang bukan agama kita, bukan bangsa kita. Suspicious dalam kepala, nombor 1. Tak tahu belajar dari mana tu. Itu nombor 1 lah. Kita and the others. Sentiasa kan? Kita dan the others. Ini masalah ni. Kita tak boleh nak pecahkan tembok tu. Kalau ada ilmuwan muda balik daripada mana-mana mengaji, dia ceramah aja, kita akan tengok dia. Wah, dia ni aliran mana? Parti mana ni? Aliran mana ni? Tak pasal-pasal. Kan? Mesti nak cop. Tak boleh tak cop. Habis nampak dia muncul dalam majlis ni, oh dia ni kat sini, Majid. Tu sudahnya. Dia ni ejen ni semua ejen belaka. Sebab kita yang gagal. Kita suka nak mengkelaskan orang kepada satu kelas supaya mudah kita fikir interaksi kita macam dengan dia. Itu tak betul, tuan-tuan. Tak betul. Sebab itu saya masih ingat lagi saya ketika di dah sampai mesej. Ketika saya di kampus, saya ikut satu aliran, saya ikut satu jemaah. Musuhi jemaah lain sebagai kompetitor. Kan? Lepas tu saya mula berdewasa. Saya rasa saya nak berkawan dengan semua. Saya fikir kalau nak berkawan dengan semua, saya kena masuk jemaah dia. Saya pun daftar jemaah dia. Saya pun nak daftar. Kalau boleh saya nak daftar semua jemaah. Saya nak daftar jemaah Abim, jemaah PAS, jemaah Ikram, jemaah Isma, jemaah Halwan. Saya nak masuk semua NGO ni. Supaya semua kawan saya.
Boleh terima tak? Sebab selagi mana saya buka ikram, orang ikram kata, ni bukan ikram ni, bukan ikram. Selagi saya bukan tak masuk Habib, ni bukan Habib ni. Selagi saya tak masuk PAS, ni bukan PAS. Selagi tak masuk haluan, ni bukan haluan, bukan kawan kita ni. Tak boleh panggil dia kita punya program. Apa jenis tembok lah kita ni, tuan-tuan? Kan? Tak boleh kita rasa macam luar biasa, dia tak boleh masuk semua, tak boleh, dia kena salah satu je. Apa yang kata? Kan? Susahlah macam ni, tuan-tuan. Kan? Baik, yang seterusnya, kalau kita buat perjanjian dengan non-Muslim, kena pegang. Sampaikan kalau perjanjian tu kita kata tu, tak boleh pergi berjihad. Oi, sudah ni betul ni. Ni tengok dalam satu riwayat ni, Muslim, Huzaifah Al-Yamani, dia pergi, dia panjang ceritanya, dia kena tangkap, kemudian dia pun buat perjanjian untuk selamat, dia balik, dia tak bantu Nabi untuk pergi perang. Dia sampai Madinah, Nabi ajak pergi perang, dia bercerita pada Nabi. Nabi kata, insarifa nafiya lahum bi'ahdihim wa nasta'inullahu alaihim. Beredarlah kamu dua, kita sempurnakan bagi mereka perjanjian mereka. Sampai tahap tu, pegang perjanjian tu, kuat tu, Islam. Walaupun perjanjian tu supaya Huzaifah tak pergi perang. Pegang dengan non-Muslim. Nampak? Yang 8, interaksi mestilah baik. Selagi mana dia belum ada sifat harbi yang jelas, bukan harbi CP-CP, harbi kena jelas. Harbi jelas tu tuan-tuan, yang paling senang dalam ayat ni lah, boleh nampak. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Maknanya Allah tak larang kamu untuk berbaik, untuk berlaku baik dan beradil kepada orang yang musuh Islam ataupun bukan Islam yang tidak memerangi kamu fid din. Apa maksud yuqatilunakum fid din? Ada orang dia pegang face value je. Yuqatilunakum fid din ni maknanya dia benci Islam lah, disebut satu dua perkataan benci Islam, dia pegang Islam tu. Mudahnya kita. Takkan semudah tu kita kelaskan orang pada perangi Islam hanya dengan satu lafaz, dua lafaz, dia nampak macam menyokong kepada sekular. Dia terus musuh Islam tu. Ui, senang ni tuan-tuan. Tak boleh gitulah tuan-tuan. Kita kena adil, sebab tu kita kena adil tadi tu. Kena tengok bigger context. Ya? Dan kemudian walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka secara substance dia harbi ni, bila dia takluk negara kamu, dia halau kamu keluar. Macam Israel tu lah. Tapi sekarang ni ada tak orang bukan Islam dalam negara kita buat macam tu? Kita kata ada kat Pulau Pinang. Orang Islam semua terkeluar dari Pulau Pinang. Itu kamu yang jual tanah. Bukan dia yang halau. Dah kamu nak jual murah, dia beli ya. Orang Islam terkeluar daripada bandar, banyak bandar, sebab kita yang jual tanah kita. Suka sama suka. Bukan dia rampas. Bukan dia halau kamu yang nak keluar. Tak sanggup duduk dalam bandar tu, makanan mahal, semua mahal. Kan? Itu nak kena tengoklah kan. Yang keseterusnya sikit lagi, kalau boleh bercakap baik, dahulukan keutamaan dengan non-Muslim. Cakap lunak, santun. Inilah yang Allah ajar. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Kemudian banyak lagi ayat kat sini kan. Baik, kita dah habis masa, kita nak cepat ni. Dan satu lagi, kalau kita kena cerca orang bukan Islam, memanglah cerca orang Islam. Dia pun benci kat kita macam ada kumpulan kita benci kat dia. So ada ekstremis dia, ada ekstremis kita hentam dia, ekstremis dia pun ada hentam kita. So jadi Aisyah pernah di jalan, orang Yahudi sapa dia pun kata, Assalamualaikum, celaka atas kamu. Oi, dia cerca isteri Nabi. Aisyah pun hot juga. Dia pun kata, Assalamualaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum. Ui, lebih dia pula daripada orang Yahudi. Orang Yahudi kata celaka satu, Aisyah balas 3. Celaka atas kamu, laknat lagi atas kamu, Allah murka ke tu. 3 balas 1. Nabi dengar, Nabi kata, mahlan ya Aisyah, nantilah dulu Aisyah, sabar sikit. Kan, Aisyah, alaiki birrifqi wa iyaki bil unf awil fuhsh. Nabi kata, jangan, hendaklah kamu santun. Jangan kamu pakai bahasa kasar dan buruk. Qalat, kemudian Aisyah tak puas hati. Aisyah isteri Nabi yang kritikal. Awalam tasma' ma qalu. Oh, dia cakap kat Nabi.
Ya Rasulullah, tak dengar apa dia cakap ni? Celaka atas kau. Maka Nabi kata, awalam tasma'i, engkau tak dengar aku cakap apa? Kan Nabi, aku dah balas, wa alaikum. Nabi jawab, wa alaikum, cukup. Ya, radadtu alaihim fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Dan aku punya doa dimakbul oleh Allah, doa dia tak dimakbulkan. Maknanya dia cerca satu, kita balas wa alaikum, lagi pendek daripada dia. Tunjuk ketinggian akhlak kita, bukan kelemahan kita. Sekarang ni orang kita nak tunjuk kuat dengan bahasa kasar. Dia kata kita nak kuat, kita kena garang. Ini psychologically orang lemah. Macam suami, dia makan gaji isteri, tapi dia nak tunjuk dia superior, dia marah isteri dia banyak. Sebab dia sebenarnya rasa kerdil. Dia nak rasa besar, dia marah. Padahal dia kerdil. Jadi kita tak mau main sifir ni. Ini sifir murah. Sifir kita lebih tinggi harga diri. Pencercaan di mulut kita lebih lesser than them. Ya? We never know, satu dua perkara kecil ini boleh menyebabkan dia masuk Islam tau. We never know. Dan kalau itu niat kita, dicatat sebagai dakwah kita. Kalau dicatat, kalau kita buat sebab tak dengar tu tak ada apalah, neutral. Tapi kalau kita buat tu kerana tahan dan kita ada niat dakwah, dicatat sebagai pahala dan amalan. Kan Allah sebut dalam Quran, bukan Allah melihat kepada keputusan Allah, melihat kepada usaha kamu. Walaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha kamu akan dilihat. Bukan berapa ramai jadi Islam kerana ceramah kamu, tapi usaha kamu Allah akan nilai. Yang ikhlas, bukan yang tunjuk untuk tak ikhlas. Itu tak kira. Kemudian Allah juga kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah kata, kami tahu ya Rasulullah, kamu sempit dada dengan cercaan orang kafir musyrik ni pada kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tapi hendaklah kamu bertasbih kepada Allah, kuatkan diri kamu, sujud pada Allah. Apa cerita ni? Ada orang kata ayat ni ketika zaman Makki, Islam tengah lemah, kita tunduklah. Tapi zaman kita kuat, kita pergi terajang dia balik. Kita kuat ke sekarang ni? Orang bawa cerita, perempuan Islam telah dimalukan. Wa Mu'tasimah. Dah berapa juta kali perempuan kat Israel tu, dekat Palestin tu, wa Mu'tasimah. Tak ada siapa datang tuan-tuan. Kita semua pakai lemah ke? Dah berapa juta kali perempuan Islam dimalukan di Suria, di Yaman, di Iraq. Tak ada siapa datang. Tiba-tiba ada hati kecil umat Islam kata, harap ISIS tolong mereka. Ya Allah. Islam, kekuatan ketenteraan patut datang dengan negara, bukan dengan perkumpulan kecil ni. No. Kita datang dengan negara baru betul. Kedaulatan negara itu, ketenteraan dia datang. Yes, betul. Kumpulan-kumpulan kecil, dia jadi pengganas orang cakap. Alright. Tapi masalah dia, kita kapal pun tak boleh nak buat. Kan? Wa'idu lahum mastata'tum, kita tak amalkan pun. Kapal tak boleh buat, handphone tak boleh buat lagi tuan-tuan. Marah orang banyak. Laptop tak boleh buat. Macam mana tu? Jadi patutnya wa'idu mastata'tum min quwwah itu, kita pakar teknologi deep AI, machine learning, kita gunakan untuk mempertahankan negara kita. Bukan duk pergi marah orang sentiasa ni. Lepas tu bangga, kita berjaya masuk dekat Facebook Yahudi, kita marah dia. Dia pun koyak, kita pun bangga. Apa benda yang kamu bangga? Tak tahulah. Kamu bangga sekejap, lepas tu kan dia cakap kat Amerika sekat dagangan kat Malaysia kan, macam mana? Pernah tengok makro, secara makro pernah tengok tak? Oh, kau tu ustaz ni pengecut. Pandailah pengecut. Kalau mereka tahan, Bank Malaysia semua lingkup, tuan-tuan tak ada gaji tuan-tuan. Macam? Aman? Okey tak? Nak Islam lagi? Kena tengok tu tuan-tuan, fik waqi'i kita tu. Bukan seronok, melong-laung dan sebagainya. Kena tengok. Ya, orang kata Islamic Bank tak Islam semangat ni. Duk pakai apa nama Basel Tree. Basel Tree tu, ni ada cerita teknikal, tak faham lah tuan-tuan.
Tapi saya nak beritahu sebab ada orang bercerita. Basel III tu dia tak paksa atas kita untuk risk management. Tapi kalau you tak pakai, pelabur-pelabur asing, syarikat asing tak mau masuk Malaysia sebab dia tak percaya bank Malaysia. Dia tak masuk Malaysia, tak ada kerja tuan-tuan kat Malaysia. Sikit. FDI tak ada. Mata wang Malaysia jatuh. Mata wang Malaysia jatuh, hyperinflation. Orang tak nak import ekspor barang. Kita punya buat makanan sendiri tak cukup. Tuan-tuan tengok makro, tengok secara makro, you decide macam mana umat Islam patut bertindak. Kena tengok macam itu. Framework ekonomi kena tengok, framework legal macam mana. Bolehlah kita kata mereka menguasai dunia. Memanglah sebab kita lemah. Pandai cakap lemah, habis nak perbaiki apa? Perbaiki suara, bagi kuat lagi je. Bukan suara, ilmu. Ini kita suruh kerja teknikal yang susah-susah. Malaslah. Baik kerja bawa Grab dapat 4,000 sebulan. Bawa Grab nak menguasai dunia, tuan-tuan. Bagus dapat kerja, dapat duit, tapi tak boleh kuasai dunia dengan bawa Grab. Okey, sikit lagi minta maaf, saya ambil masa sikit. Okey, jadi yang ini. Okey, kemudian buat baik atas ni, pergaulan yang baik dah habis, kejiranan, ini nanti Fadhil Ustaz Fawaz akan sentuh, tapi jiran bukan Muslim mendapat hak sebagai jiran. Ini nanti dia cerita lagi. Kemudian, kuatkan diri dah sudah, provokasi dah sebab. Okey, ada 5 isu, saya nak pergi dengan cepat. Sebagai homework. Yang ini memang cacah marbah tuan-tuan, belum ada keputusan. Yang pertama, bila Rasulullah kata bila Allah kata waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Apa maksud dia? Perangilah mereka sampai tak ada fitnah atas muka dunia dia, semua agama bagi Allah. Macam. Apa yang tuan-tuan faham? Homework tuan-tuan. Saya tak sempat nak urai, dah habis waktu. Bila Nabi kata umirtu an uqatila nas, aku diperintahkan untuk melawan manusia, iaitu bukan Islam, sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka akan dapat kehormatan sebagai warga. Apa maksud perang kat sini? Pergi letak pedang kat kepala dia, masuk Islam. Masuk Islam. Tak. Habis ya. Ambil 3 je. Masuk Islam, selamat. Bayar jizyah, selamat. Nombor 3, perang dengan kita. Tengok siapa menang. Macam naik mana satu? Itu 3. Dalam kitab fiqh, itu 3 je. Kebanyakannya. Bila Islam kuat. Jadi, betul ke macam itu? Panjang ceritanya. Isu kedua. Disebut dalam ayat ni, waddu law takfuru. Mereka suka kalau kamu menjadi kafir sebagaimana mereka. Oleh itu, janganlah kamu mengambil orang di antara mereka jadi teman rapat kamu. Tak boleh ambil jadi teman rapat. Sehinggalah mereka berhijrah pada jalan Allah. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling, tawanlah mereka. Khudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau ambil ayat ni seketul, ISIS tu betul, Osama Laden tu betul, dia ambil ayat ni betul sebiji. Tuan-tuan nak ambil ayat ni ke? Sebiji. Kita kena ambil ayat ni, tapi nak faham konteks dia macam mana. Yang ketiga, benar tak Islam disebar dengan mata pedang? Betul tak? Tuan-tuan, ada ulama yang setuju, ada ulama tak setuju. Syekh Saleh Munajjid setuju. Ini kena faham ni. Ada negara-negara, kekuatan dengan mata pedang tu menjadikan orang kagum lalu orang masuk Islam. Tapi banyak Islam sampai antara yang dekat Malaysia bukan dengan mata pedang, dengan perdagangan. Dengan perdagangan. Ada dengan sufi, macam-macam jenis. Ada yang cenderung dengan pendapat itu sebab ada banyak dalil tuan-tuan. Tapi ada takwilan, iaitu Atiyah Saqar, Muhammad Abu Syuhbah, Qaradawi pun ada hurai juga. Saya tak sempat nak inilah. Isu keempat, ayat-ayat yang perlu benci. Saya kumpulkan beberapa ayat yang mengatakan kita perlu benci orang bukan Islam. Tuan-tuan, banyak ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, okey, sama juga. Ya ayyuhalladzi, banyak ni. Semua ayat-ayat ni, kata ulama ni, kata Saleh Munajjid, wujub bughdul kuffar minal yahud wan nasara wa sa'iral musyrikin ala wujubi mu'adatihim hatta yu'minu billahi wahdah. Wajibnya membenci kafir, Yahudi, Kristian, semua orang musyrik, dan wajib memusuhi mereka sehingga mereka beriman pada Allah. Hebat ni.
Setuju tak? Ulama cakap ni. Homework. Nombor 5. Lawan musuh benci atau dakwah. Kalau kita dah benci, boleh dakwah tak? Payah juga nak dakwah. Dan kepala benci nak dakwah ke mana? Kan dah benci nak dakwah, dah benci. Cakap orang tu pun kita tak mau dengar. Kita nak lawan je. Dia cakap sikit, pak. Lawan sikit, pak. Lawan sikit, pak. Nampak tak? Macam mana kita nak faham konteks ayat tu? Ini kena panjang lagi. Tak boleh ceramah hari ni. Pendek sangat. Jadi ayat dalam Quran macam hadis, kalau kita jumpa pada orang awam sesat, ayat Quran pun sama juga. Sebab tu ramai ajaran sesat pegang Quran saja. Ada juga. Kan? So dekat sini menunjukkan kita kena dakwah mereka. Fa innama alaikal balagh. Fa in fadhakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Wa umirta li'adila bainakum. Okay. Banyak lagi ayat yang menunjukkan kita wajib dakwah. Dan yang terakhir sekali, kita nak perang atau nak aman. Utamakan peperangan ataupun keamanan. Dikatakan oleh para ahli ulama juga kat sini, dia kata dalam keadaan tengok pada sirah, kebanyakan zaman Nabi tidak berperang. Ya? Bal yasbir ala idaihim, tetapi Nabi bersabar atas kejahatan mereka dan panjang lagi lah. Jadi maknanya akhirnya berjayalah Nabi dengan kesantunannya, dan peperang ada, ambil hak, mempertahankan sesempurna. Jadi itulah saya rasa yang dapat saya kongsikan dalam pembentangan saya. Semoga ada manfaat, dan kalau tak berjaya sampai semua, at least dapat buka sedikit minda kita, minda saya untuk memikir-mikir balik apakah strategi yang terbaik dalam beragama, dalam menyikapi interaksi, berpersepsi kepada non-Muslim. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Saya serah balik kepada pengurusi. Mungkin ada masa untuk soal jawab, saya tak tahu. Ya, silakan moderator untuk membuka soal jawab, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Dr. Zahruddin bin Abdul Rahman selaku pembentang kertas kerja pertama berkenaan dengan fiqh ta'ayush antara Muslim dan non-Muslim. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana kita kesentukan masa, sesi soal jawab untuk pembentangan kertas kerja pertama terpaksa ditiadakan untuk memberi laluan kepada pembentang yang kedua yang sudah standby untuk membentangkan kertas kerja seterusnya. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi masa. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum, awqatukum mubarakan tayyibah. Jadi saya mohon tuan-tuan puan-puan untuk meneruskan, untuk berada dan terus ke pembentangan yang seterusnya. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.